Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Sultan Johor bertitah tidak akan menerima apa-apa permohonan menghadap sehingga 31 Januari. Pemakluman sedemikian melainkan majlis yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor dan Kerajaan Negeri. Titah Sultan Ibrahim dalam tempoh berkenaan, baginda ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang cukup besar. Pasukan Pusat Ekonomi Digital dan Majlis Perwakilan Penduduk akan digerakkan bagi membantu masyarakat mendaftar dan mengemaskini maklumat dalam sistem padu. Menteri Komunikasi berkata ia dilihat berupaya membantu mencapai sasaran 29 juta warga Malaysia mendaftar sehingga 31 Mac. Selain itu, ahli parlimen juga boleh menggerakkan jentera mereka di lapangan bagi menggalakkan proses pendaftaran padu. Sementara itu, berhubung penyelarasan semula Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Fahmi memaklumkan fungsi jabatan itu antara menjadi penelitian penting. Kementeriannya masih meneliti perkara tersebut selain ia akan dimuktamadkan bulan depan. Semua agensi dan jabatan terlibat pengurusan bencana banjir diminta bersiap sedia dan patuh SOP bagi gelombang keempat monsun Timur Laut MTL yang kini beralih ke kawasan selatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata semua aset akan diselaraskan mengikut SOP ditetapkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Situasi banjir di Johor dan Pahang semakin pulih. Menurut Kemaskini Info Bencana JKM, setakat 6 pagi, 353 jumlah penduduk terjejas daripada 95 keluarga masih berlindung di 7 pusat pemindahan sementara PPS di kedua-dua negeri berkenaan. 2 daerah terjejas di Johor, Mersing dan Kota Tinggi, manakala Pahang di daerah Rompin. Tiada PPS melibatkan sekolah menengah dibuka di 4 daerah terjejas banjir di Johor setakat ini. Sebaliknya, hanya 9 sekolah rendah sahaja termasuk 1 sekolah rendah agama di Kota Tinggi yang dijadikan PPS. Exco Johor berkata ia melibatkan 32 ruang antaranya bilik darjah, surau dan dewan melibatkan 1,046 penduduk terjejas termasuk 235 murid sekolah. Mayat wanita dipercayai dibunuh ditemukan di Kampung Rimau, Pulau Sebang, Alur Gajah Melaka. Wanita berusia 20 tahun itu dibiarkan tanpa pakaian dengan kepala, kedua-dua tangan dan kaki dipotong sebelum disumbat ke dalam tong sampah dan dibuang ke longkang. Ketua Polis Daerah Alur Gajah berkata, kes kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Justru orang ramai mempunyai maklumat untuk hubungi nombor telefon yang tertera. Di Pahang, seorang lelaki dipercayai lemas ketika sedang mandi di Pantai Sepat Pekan pada pagi semalam. Mangsa Koo Kim Chai, 36 tahun, yang tidak sedarkan diri, diselamatkan ahli keluarga dengan membawanya naik ke darat. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Pekan memaklumkan anggota penyelamat pantai telah memberi bantuan awal kepada mangsa sementara menunggu ambulans sampai. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan dan dilaporkan telah meninggal dunia. Kes tular pecah rumah di Taman Bukit Mas, Taiping pada Selasa lepas. Polis Perak menahan 2 lelaki disyaki terbabit kes berkenaan semalam. Ketua Polis Daerah Taiping berkata, kedua-dua suspek berusia 37 dan 47 tahun ditahan di sebuah kediaman di Ibu Negara pada 11 pagi. Selain mempunyai rekod jenayah lampau dan mula aktif kegiatan jenayah sejak 2017. Permohonan reman akan dibuat di Mahkamah Majistret Taiping hari ini. 3 lelaki menceroboh kediaman rasmi Menteri Besar Selangor di Seksyen 7 Shah Alam dicekup. Penangkapan mereka tersebar menerusi video yang tular. Ketua Polis Daerah Shah Alam berkata, suspek memberi alasan untuk menghadiri mesyuarat yang diadakan di kediaman rasmi MB Selangor tetapi tidak mempunyai jemputan secara rasmi. Ketiga-tiga suspek direman 2 hari. 31 warga asing ditahan Jabatan Imigresen di sekitar Ibu Negara atas pelbagai kesalahan malam tadi. Mereka ditahan dalam lingkungan umur 19 hingga 50 tahun merupakan warga Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Filipina, Afghanistan dan Syria. Antara kesalahannya tinggal lebih masa dan langgar syarat PAS.
Majikan yang menipu pekerja asing mendapatkan pekerjaan tidak wujud di Pengarang Johor akan disenarai hitam yang melibatkan pembaharuan Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS bagi pekerja sedia ada di Jabatan Imigresen. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia dalam kenyataan bersama berkata, majikan berkenaan turut disenarai hitam daripada memohon penggajian pekerja asing baharu di bawah Seksyen 60K Akta Kerja 1955. KPDN Perak berjaya tumpaskan sindiket penyelewengan minyak diesel membabitkan nilai lebih RM44,000. Operasi dijalankan di sebuah stesen minyak di Kuala Kangsar. Pengarahnya berkata hasil risikan pihaknya mengesan aktiviti pembelian minyak diesel mencurigakan dengan menggunakan sebuah lori. Pemandu lori tersebut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen melibatkan permit atau lesen barang kawalan. 3 buah bot bersama 6 nelayan warga Myanmar ditahan maritim Kuala Kurau kerana melanggar syarat salisin. Penahanan dilakukan di kedudukan 10.15 hingga 10.63 Batu Nautika Barat, Kuala Sepetang, Perak. Menurut pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, kesemua bot dikesan sedang melakukan aktiviti perikanan. Kesemua ditahan berusia 24 hingga 35 tahun dan tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kementerian Pendidikan KPM menyiasat kes buli pelajar sekolah yang tular semalam. Ia bagi memastikan kes diselesaikan dengan segera. Ini termasuk meminta pihak sekolah mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar bersalah serta merekodkan salah laku terbabit. Sementara itu, polis telah menahan seorang pelajar lelaki yang tular menerusi media sosial kerana memukul berkali-kali bahagian muka rakannya menggunakan topi keledar. Ketua Polis Daerah Sentul berkata pelajar berusia 15 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan selepas diserahkan ibunya di IPD Sentul. Kes disiasat lanjut mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata. Seorang lelaki berumur awal 30-an menjadi salah seorang lagi mangsa penipuan pelaburan dalam talian di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak memaklumkan laporan polis diterima mangsa yang merupakan kaki tangan sebuah syarikat di Bintulu setelah mengalami kerugian berjumlah RM128,000. Mangsa diperkenalkan seorang rakan membuat pelaburan melalui platform FSEX pada penghujung September tahun lepas. Tangani isu kesesakan tempat letak kenderaan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Kira-kira 400 petak parkir melibatkan 2 fasa bakal dibina. Menteri Besar Johor berkata fasa pertama meliputi 178 parkir dijangka siap akhir bulan ini. Lebih 200 lagi akan dilaksana dalam fasa kedua mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Lebih RM50 juta diperuntukkan oleh Kementerian Kerja Raya bagi kerja membaik pulih jalan runtuh dan rosak di negeri yang terjejas ketika banjir baru-baru ini. Menteri Kerja Raya berkata ia melibatkan 81 projek di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Johor dan Pahang. Keseluruhan kos baik pulih jalan-jalan yang rosak akibat banjir di Kelantan berjumlah RM10.6 juta. Kerajaan Perak beri tumpuan naik taraf liputan 5G di daerah Mualim, Kerian dan Batu Gajah. Exconya berkata 3 lokasi tersebut dijangka terima pertambahan jumlah penduduk berikutan sektor perindustrian sedang rancak dilaksana di kawasan berkenaan. Perbincangan bersama Digital Nasional Berhad akan diadakan dalam masa terdekat. Lebih 1,600 pengunjung telah melawat perairan Taman Laut Melaka sepanjang Mei hingga Disember tahun lalu. Ia menjadi perkembangan positif sejak ia diwartakan pada April. Menurut Exconya, pihaknya menjangkakan taman laut itu akan terima lebih ramai pengunjung sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Lebih 800 pelajar, ibu bapa dan guru sertai majlis solat hajat perdana dan bacaan Yasin yang berlangsung di Masjid Sultan Abdullah, Kampung Sungai Bedaun, Labuan. Majlis dianjur Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan untuk mendoakan lebih 1,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM agar peroleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan itu.
MyEG mengumumkan pembaharuan PAS kerja dalam talian iaitu PAS lawatan kerja sementara bagi pekerja asing. Ia akan disambung semula pada 15 Januari ini selepas selesai penambahbaikan sistem. Perkhidmatan itu bagi menyumbang secara positif kepada pendapatan dan aset bersih sesahan syarikat mulai tahun keuangan berakhir 31 Disember 2024 dan seterusnya. Faktor domestik dan luaran akan mempengaruhi keuntungan korporat dan sentimen pelabur dalam pasaran equity Malaysia tahun ini. RHB Investment Bank Berhad memaklumkan pelabur menumpukan semula asas pasaran dan dilihat ekonomi Amerika Syarikat lebih berdaya tahan serta mengejutkan jangkaan. Memerlukan momentum pertumbuhan Malaysia dijangka meningkat tahun ini dipacu peningkatan kembali sektor luaran termasuk pembuatan dan ekspor. Lebih 5,000 sesi jualan agro madani berjaya dianjurkan di seluruh negara tahun lalu melibatkan kehadiran 2.9 juta pengunjung. Timbalan Menteri KPKM menyatakan kira-kira 74,000 usahawan terlibat dengan nilai jualan mencecah 93.7 juta ringgit. Sebanyak 27.8 juta ringgit penjimatan harga barang yang memberi manfaat kepada lebih 11.6 juta isi rumah di seluruh negara. Pasaran getah dijangka mengalami dagangan dalam jajaran kecil minggu depan dengan kecenderungan meningkat. Bekas Presiden Pertubuhan Pengilang Sarung Tangan Getah Malaysia, Dennis Loh berkata, keadaan itu didorong jangkaan pengeluaran komoditi yang lebih rendah berikutan hujan berterusan di negara pengeluaran. Prospek ekonomi global juga tidak jelas berikutan ekonomi berusaha untuk mengatasi kadar penghantaran yang mahal dan dolar Amerika Syarikat yang kukuh. Sejumlah 4,500 tan bantuan kemanusiaan telah dihantar oleh Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman Arab Saudi kepada rakyat Palestin di Gaza. Menurut Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur, bantuan termasuk barangan makanan, bekalan perubatan dan kemah itu dihantar menggunakan perkhidmatan udara dan laut. Agensi berita Arab Saudi juga melaporkan bahawa pesawat ke-37 yang membawa bantuan kemanusiaan itu berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa El Arish, Mesir pada Jumaat. Dalam pada itu, lebih 90,000 orang atau kira-kira 4% daripada penduduk di Gaza maut, cedera atau hilang. Menurut pemantau hak asasi manusia Euromed, serangan udara, darat dan laut oleh tentera negara haram Israel telah memusnahkan 70% infrastruktur awam di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober lalu. Agensi itu mendakwa Israel menjadikan semenanjung Gaza sebagai kawasan tidak boleh didiami. Serangan Israel adalah percubaan jelas untuk meluaskan wilayahnya merangkumi seluruh semenanjung Gaza dengan melanggar undang-undang antarabangsa. Sementara itu, kumpulan Hezbollah di Lubnan melancarkan lebih 60 roket ke pangkalan tentera negara haram Israel. Dalam satu kenyataan, kumpulan itu memaklumkan serangan menyasarkan pusat kawalan udara Meron ia sebagai tindak balas terhadap pembunuhan pemimpin kanan Hamas Sheikh Saleh Al-Aruri di selatan Beirut Selasa lalu. Di Jepun, angka kematian akibat gempa bumi kuat yang menggegarkan wilayah Ishikawa Isnin lalu meningkat kepada 126 orang. Lebih 450 orang lagi cedera. Menurut pihak berkuasa, 210 orang masih hilang. Ketika ini, lebih 31,400 penduduk ditempatkan di 357 pusat pemindahan. Perdana Menteri Jepun turut mengarahkan jalan raya ke pusat pemindahan segera dibaiki bagi memudahkan penghantaran bantuan makanan, minuman dan kemudahan lain. Bangladesh terus dicemari dengan insiden keganasan menjelang pilihan raya umum yang akan diadakan di negara itu. Media tempatan melaporkan sekurang-kurangnya 4 penumpang tren komuter Benapul Express termasuk 2 kanak-kanak dan seorang wanita terbunuh selepas tren berkenaan dibakar. 8 mangsa yang melecur dilaporkan dalam keadaan kritikal dan kini menerima rawatan di Institut Lecur dan Pembedahan Plastik Kebangsaan Sheikh Hasina di Dhaka. Kumpulan bersenjata etnik Myanmar mendakwa berjaya menguasai bandar penting di utara sempadan dengan China. Ini sekaligus menyaksikan junta berdepan ancaman terbesar sejak rampasan kuasa 2021. Tentera Perikatan Demokratik Kebangsaan Myanmar, Tentera Arakan dan Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang mengesahkan menguasai bandar Lok Kai. Pemerintah Operasi Tentera Myanmar di bandar berkenaan menyerah kalah. Beberapa anggota tentera termasuk pegawai turut ditahan.
Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.